soalan 1 dulu. Sementara tu boleh tengok-tengok dulu soalan. Jadi cikgu sebenarnya tengah cuba prepare bahan dia, soalan dia kan. Okey, kejap Cikgu tengah ni. Cikgu punya laptop dia buat hal lah. Sekejap. Okey, jadi kita tengok soalan 1A kan. Cikgu sebenarnya nak tunjuk bahan tu tapi dia macam tak boleh keluar pula. Sementara tu kita tengok dulu sama-sama. Korang boleh buka bahan tu mungkin dekat phone ke ataupun dekat mana-mana lah yang korang ada guna sekarang. Okey, jadi boleh tengok soalan 1. Soalan semua boleh dengar suara cikgu? Kalau tak dengar boleh beritahu. Jadi kita ada soalan 1A dekat situ. Kita ada soalan 1A. Kita straight to the question terus. Okey, jadi kalau korang boleh ingat lagi sebab mesti dah kebanyakannya mesti semua dah belajar bab pengamiran ni kan. Jadi kita straight terus buat soalan. Jadi korang boleh anggaplah kelas ni sebagai latihan korang. Latihan yang mana kita bincang sama-sama. Okey, jadi kita tengok soalan 1A dekat situ. Yang mana dia kata jika D4X tambah 1 dx adalah 4. Cari 4 cari pengamiran untuk 4 dx. Okey, jadi kita tengok soalan yang pertama ni. Jadi bermaksud kalau kita buat pembezaan untuk 4x tambah 1, kita akan dapat 4. Soalan dia suruh cari. Macam mana kalau kita buat pengamiran untuk 4 pula? Macam mana? Apakah jawapan yang kita akan dapat? Okey. Jadi kalau pelajar-pelajar boleh ingat lagi, pengamiran dan pembezaan adalah dua benda yang orang kata dia saling berpatah balik lah. Maksudnya, bila kita buat pembezaan, kita akan dapat satu benda. Bila kita buat pengamiran, kita akan patah balik kepada pembezaan tadi tu. Jadi kalau kita tengok dekat sini, jawapan yang mana pembezaan, kalau kita buat pembezaan, okay, sebelum kita tengok jawapan, kita ulang sedikit. Mengenai. Jadi pembezaan dan pengamiran dia boleh saling berpatah balik lah. Pengamiran. Jadi pembezaan kita akan dapat satu nilai. Lepas kita buat pengamiran,
kita akan dapat nilai yang sama. Dia sama macam darab dengan bahagi, sama macam tambahkan tolak lah, macam tu. Okay, jadi kita tengok soalan dia nak tanya, kalau kita buat pengamiran ke atas nombor 4, kita akan dapat berapa? Jadi jawapan dia dekat sini dia straightforward je. Cuma kita nak tengok dari segi prinsip dia. Jadi kat sini pengamiran 4 dari segi dx kan. Jadi maksudnya kita buat pengamiran ke atas 4. Jawapan dia adalah 4x tambah 1. Jadi ini jawapan dia untuk 1A. Nampak straightforward kan? Sebab apa? Sebab kalau kita buat pembezaan, kita dapat 4. Jadi kalau kita nak cari pengamiran, bermaksud kita nak patah balik. Kita patah balik, nak dapat 4x tambah 1. Okay, jadi itu soalan nombor 1. Kita tengok soalan seterusnya. Okay, sekejap bahan cikgu dah ada dah kat sini. Okey, jadi kita dah ada bahan ni, senang korang nak nampak kan? Tadi tak ada. Okey. Jadi yang tadi tu adalah nombor 1A kan, soalan nombor 1A. Jadi kita buat lagi 1B kan. Kita tengok. Kita tengok dulu soalan, dia kata jika d dx 3x kuasa 4 tambah 5x kuasa 2 tolak 8 sama dengan 12x kuasa 3 tambah 10x. Cari 12x kuasa 3 tambah 10x kalau kita buat pengamiran. Okay, jadi soalan dia dekat sini macam ni lah. 1B. Jika D... Okay, kita tengok soalan dia balik. 3x kuasa 4 tambah 5x kuasa 2 tolak 8. 3x kuasa 4 tambah 5x kuasa 2 tolak 8. Dx adalah 12x kuasa 3 tambah 10x. 12x kuasa 3 tambah 10x. Cari pengamiran 12x kuasa 3 tambah 10x dx. Jadi apa maksud dx ni? Dx ni kalau dalam bahasa Inggeris dia in respect to x ataupun berkaitan dengan x. Jadi jawapan untuk soalan macam ni dia terbalik saja. Jadi maksudnya jawapan dia 12x kuasa 3 tambah 10x. Jawapan dia adalah 3x kuasa 4 tambah 5x kuasa 2 tolak 8. Dia macam tu. Jadi bermaksud kalau buat pembezaan dapat yang ni, kalau buat pengamiran kita dapat patah balik kan. Jadi itu nilai dia. Itu jawapan dia. Alright, jadi itu nombor 1. Kita tengok soalan nombor 2 kan. Soalan nombor 1 ni agak mudah tapi untuk mengingatkan balik kan orang ke atas prinsip asal dia. Yang mana pengamiran dan pembezaan dia adalah satu benda yang boleh saling berpatah balik. Okey, tengok soalan nombor 2. Kita tengok soalan nombor 2. Ataupun kita tengok ni lah, indefinite integral. Jadi kamiran tak tentu. Yang tadi tu kita buat kamiran lah, pengamiran kita nak tunjukkan yang mana pembezaan dan pengamiran adalah dua benda yang saling berpatah balik. Okey. Jadi kamiran tak tentu ni bermaksud apabila kita buat satu pengamiran, jadi kalau kita tengok contoh 1A ni,
pengamiran ke atas A dx, kita akan dapat nilai dia AX tambah C. Yang mana asalnya dia tak ada X. Jadi A asal dia. Kan? Bila kita buat pengamiran, kita dapat X. Jadi AX tadi tu kita kena tambah dengan C. Kenapa kita kena tambah dengan C? Sebabnya C itu adalah pemalar. Kan? Okay, jadi sama juga kan kalau kita ada AXN dx, kita akan dapat AXN tambah 1 bahagi dengan N tambah 1. Yang mana kuasa untuk X tadi tu kita tambah 1. Kalau korang ingat, untuk pembezaan, kuasa untuk X tadi tu kita tolak 1. Jadi pengamiran ni dia terbalik, kita tambah dengan 1. Kalau kalau pembezaan kita darabkan ke hadapan, dia punya kuasa. Tapi untuk pengamiran tidak, kita bahagikan kuasa tambah 1 dia tadi tu. Kan kita buat tambah 1 dulu, baru bahagi dengan kuasa dia tadi tu. Kalau pembezaan kita darab ke hadapan dia punya kuasa, baru kita tolak kan. Jadi dia terbalik. Korang kena ingat satu benda tu. Okay, jadi kita tengok soalan 2A, B dan C. Okay, kita cuba buat 3 soalan ni dulu. Jadi untuk ketiga-tiga ni dia nak minta kita buat pengamiran lah. Kan? Jadi dia suruh kita buat pengamiran. Okay, jadi soalan 2A, 2B, 2C. Jadi soalan 2A, buat pengamiran ke atas pi per 3 dx. Jadi apa pengamiran dia? Pengamiran dia, kita tambahkan x dekat situ. Sebab asalnya dia tak ada x. Jadi pengamiran dia adalah pi per 3 x tambah c. Jadi ini jawapan dia. Jangan lupa untuk letak C, sebab apa? C dekat situ tu adalah pemalar. Kan? Okay, tengok soalan 2B. Soalan 2B, dia kata buat pengamiran ke atas negatif 22 per 25 in respect to X ataupun dx. Jadi negatif 22 per 25 asalnya tak ada X. Jadi bila kita buat pengamiran, kita akan dapat nilai dia negatif 22 per 25 tambah C. Jadi itu jawapan untuk 2B. Dan seterusnya untuk 2C. Buat pengamiran ke atas 8X kuasa 3. Jadi bila kita buat pengamiran ke atas 8X kuasa 3, kan? Jadi kalau kita tengok dekat situ, 8 ni sebenarnya kita boleh letak kat luar lah, kan? Kita juga boleh tulis dia sebagai 8 pengamiran ke atas X kuasa 3 dx. 8 tu kita boleh letak kat luar sebenarnya. Kalau korang nak buat terus 8 tu dekat dalam pun tak apa. Tapi sebenarnya untuk memudahkan, kita boleh buat macam ni. Jadi 8 akan darab dengan hasil pengamiran X kuasa 3. Okay, jadi apa jawapan dia? Kita akan dapat 8 darab dengan X kuasa 4 bahagi dengan 4 tambah dengan C. Okay, jadi ini kita punya jawapan lah kan. Jadi kalau kita tengok dekat sini 8X kuasa 4 bahagi 4 tambah C. Jadi 8 dengan 4 dekat sini kita boleh potong. Jadi 4 kat sini dia akan jadi 1 lah. Okay, sorry, ini 2. 2, 1. Jadi jawapan kita adalah 2X kuasa 4 tambah C. Okay, itu jawapan kita. Okay, ada soalan setakat ni. Jadi kita just revise balik je konsep pengamiran tadi tu. Okay, jadi kita dah buat 2A, 2B, 2C. Kan, jadi untuk D, E, F tu korang boleh cuba sendiri. Kan. Sebab apa cikgu just nak ingatkan balik dia kan. Jadi kita buat balik sikit-sikit. Alright, kita tengok soalan seterusnya. Soalan nombor 3. Kamirkan ungkapan algebra yang berikut terhadap X. Terhadap X. Dx tadi tu bermaksud terhadap X lah. Okay, jadi kita cuba buat soalan B, C dengan D lah. A ni tak apa. Kita cuba buat B, C dengan D. Okay, jadi ni soalan nombor 3. Yang mana dia suruh buat pengamiran. Jadi lambang cacing ni kan, lambang macam misai ni adalah bermaksud pengamiran lah. Kan, jadi korang kena
faham itu sendiri kan. Sebab korang dah bulan berapa ni kan. Jadi rasanya dah boleh tahulah. Itu kan. Okey, jadi kita ada dekat sini pengamiran ke atas 1/4 X kuasa 3 tolak 7 terhadap X. Dx tu maksud dia terhadap X. Okey, jadi bila kita buat pengamiran kan. Bila kita buat pengamiran bermaksud kita sebenarnya buat pengamiran untuk 1/4 X kuasa 3 dengan 7X 7 ni tadi kan. Jadi bila kita buat pengamiran kita akan dapat 1/4 tadi tu 1/4 X kuasa 3. Jadi apa yang kita perlu buat, X tadi tu kena tambah dengan 1. Kuasa dia kena tambah dengan 1. Jadi kita ada 1/4 X kuasa 3 bahagi 4. X kuasa 4 bahagi dengan 4. Jadi ini kita punya pengamiran untuk yang sebelah ni. Tapi kita ada lagi negatif 7 dekat situ. Jadi bila kita buat negatif 7, kita ada negatif 7X tambah C. Jadi ini jawapan dia. Tak selesai lagi, kita boleh ringkaskan dia. Sebab apa 4 dengan 4 dekat bawah tu kita boleh darabkan. Jadi kita buat dia sebagai X kuasa 4 bahagi 16 tolak 7X tambah dengan C. Jadi ini adalah pengamiran. Kan? Jadi sebab apa X kuasa 3 tadi tu bahagi kuasa dia 3 kan. Kuasa dia 3 jadi kuasa 3 tambah 1. Sebab tu jadi X kuasa 4. Dah tambah 1 tadi, kita bahagi dengan 4 lah. Sebab kuasa 4 tadi tu kita kena bahagikan. Jadi itu yang kita dapat 1/4 X kuasa 4 bahagi dengan 4. Okay, jadi itu jawapan untuk 3B. Seterusnya, kita ada untuk C pula. Pengamiran ke atas X, X kuasa 2 tolak 6X dx. Jadi pengamiran untuk yang ni lah, untuk C ni. Jadi kalau kita nampak dekat sini, dia ada X darab dalam kurungan X kuasa 2 tolak 6X. Jadi kita simplify dulu, belum buat pengamiran lagi. Jadi kalau belum buat pengamiran, kekalkan lambang pengamiran ni. X darab X kuasa 2, X darab dengan 6X. Jadi kita dapat X kuasa 3 tolak 6X kuasa 2 dx. Okay, dah nampak macam ni, barulah lega kan. Jadi tak adalah nampak complicated kan. Yang tadi ada X, ada kurungan pula tu. Jadi nampak macam complicated. Okay, jadi sekarang ni kita dah boleh buat pengamiran lah kan. Jadi kita buat satu-satu. Kita buat dulu X kuasa 3. X kuasa 3 buat pengamiran, kita akan dapat X kuasa 4 bahagi 4. Maksud dia kuasa dia tambah 1 bahagi dengan kuasa berapa tadi. Okay, seterusnya. 6X kuasa 2. Jadi kita nampak 6X kuasa 2 asalnya. Tambah 1 dapat 6X kuasa 3. Bahagi dengan kuasa 3 tadi. Bahagi dengan 3. Dan jangan lupa tambah dengan C. Okay. Yang mana boleh simplify? Boleh simplify. 6 bahagi 3 dapat 2. Jadi jawapan akhir kita X kuasa 4 bahagi 4. Tolak 2X kuasa 3 tambah C. Itu jawapan dia. Itu jawapan akhir dia. Okey, seterusnya soalan D. Buat pembezaan ke atas X kuasa 5 bahagi X kuasa 5 tolak 7 bahagi X kuasa 2 dx. Jadi kita ada X kuasa 5 tolak 7 bahagi X kuasa 2. Alright. Nampak macam complicated kan? Sebab kita ada pecahan dekat sini. Okay, jadi apa yang cikgu nak ajar dekat sini? Kalau korang ada belajar pembezaan dengan cikgu sebelum ni, cikgu ada ajar. Kalau pecahan kita boleh buat asing macam ni. Kita ada ni dan kita ada yang ni lah. Kita ada negatif 7 bahagi X kuasa 2. Okay, jadi apa yang kita boleh buat? Kita pisahkan pengamiran X kuasa 5 bahagi X kuasa 2 tolak 7 per X kuasa 2 dx. Okey tak? So far okey tak? Kalau ada yang tak faham, bagi tahu. Okey, jadi maksudnya kita buat pembezaan, kita pisahkan
antara pecahan dengan pecahan. Sebab apa? Okey, jadi cikgu tunjuk. Jadi kita ada X kuasa 5 bahagi X kuasa 2. Kan? Jadi kalau korang ingat lagi tajuk, yang ni tajuk apa cikgu pun tak ingat, tak berapa ingat nama tajuk dia. Jadi X kuasa 5, cikgu tunjuk kat tepi ni lah. Jadi kita ada X kuasa 5 bahagi dengan X kuasa 2. Apa yang kita boleh buat? Kita boleh potong kedua-duanya. Yang mana kita boleh potong, dia akan jadi X kuasa 5 tolak dengan 2. Jadi jawapan dia X kuasa 3 lah. Kan 5 dengan 2. Kita boleh potong. Sebab apa? Bila contoh kita ada A kuasa 5 bahagi dengan A kuasa 2. Dia akan jadi A kuasa 5 tolak 2 tadi tu. Jadi itu konsep dia. Yes, betul. Indeks. Cikgu pun lupa nama tajuk dia. Ini konsep indeks lah kan. Kalau korang tengok, ini adalah konsep indeks. Okay, thank you Siapa tu? Alia ke? Yes, Alia. Thank you Alia. Cikgu lupa nama tajuk dia. Jadi ini konsep indeks. Kenapa cikgu buat macam ni? Sebab lagi simple kan. Kalau korang tak buat macam ni, dia memeningkan. Okay, jadi kita dah buat tadi tu. Maksudnya X kita dah jadi X kuasa 3 lah. Okay, so tengok kat sini. Pengamiran X kuasa 3 tolak 7. Okey, 7 per X kuasa 2 kita boleh naikkan X tadi tu. Kita boleh jadikan dia 7X negatif 2. dx. Okey, tak selesai lagi. Belum buat pengamiran lagi kan. Sebab tu cikgu kekalkan lambang ni. Okey, sekarang ni X kuasa 3. Lepas buat pengamiran kita akan dapat X kuasa 4 bahagi dengan 4. Okey, buat pengamiran untuk negatif 7X. Okey, jadi kuasa dia negatif 2. Tambah dengan 1, kita akan dapat negatif 1. Jadi kuasa dia bawa turun negatif 1. Tambah dengan C. Okay, jadi kita boleh simplifikan. Jadi negatif dengan negatif kita boleh potong. Kita akan jadi tukar dia jadi positif. Okay, tengok kat sini. X kuasa 4 bahagi 4 tambah 7X negatif 1 bahagi 1. Sebab apa tambah? Sebab negatif dengan negatif tadi tu. Tambah C. Okay, jadi tak selesai lagi sebenarnya. 7X negatif 1 ni kita boleh buat turun. Okay, sekejap. Cikgu pun dah tak muat dah ni. Okay, kalau cikgu tulis macam ni, rasa-rasa ni korang boleh faham tak? Jadi X negatif 1 kan, kita ada 7X negatif 1 bahagi 1 tadi tu. X negatif 1 kita boleh bawa turun. Jadi kita ada 7 per X dekat sini. 7 bahagi X tambah C. So, ini dia. Okay. Untuk soalan 3D. Jadi itu soalan 3D. Kalau ada soalan boleh bagi tahu. Ada yang tak faham ke? Semua faham ke? Untuk setakat ni. Pengamiran kalau ada pecahan, kalau boleh ringkaskan, kan maksudnya boleh potong yang macam cikgu buat ni. Try buat dulu kan. Sebab lagi ringkas. Compare kalau korang ada X kuasa 5 tolak 7 ni terlalu panjang kan. Korang nak buat pembezaan, nak kena buat panjang. Kan? Jadi kita tak nak benda tu. Alright, jadi itu soalan nombor 3. Tengok soalan seterusnya. Soalan nombor 4. Kamirkan setiap yang berikut. Alright, jadi kita ada ni. Jadi kita tengok contoh sekali. Soalan nombor 4. Kamirkan setiap yang berikut. Okey, jadi tengok contoh. Kita ada pengamiran 1 per kurungan 2x tolak 1 tutup kurungan kuasa 2 dx. Jawapan dia adalah pengamiran kurungan 2x tolak 1 kuasa negatif 2. Jadi apa maksud dia? Maksud dia dekat sini, dia naikkan kuasa tadi tu, kurungan tadi tu, asalnya kuasa 2. Naik atas dia akan jadi negatif 2. Okey. Seterusnya kita ada 2x tolak 1 tolak 1 bahagi dengan 2 tolak 1. Okey, apa yang dia buat dekat sini adalah, okey, kita tengok smart tips ni. Dia ada bagi tahu smart tips dekat tepi ni. Untuk pengamiran, kalau ada dalam kurungan AX tambah B tutup kurungan N dx. Kan, kalau kita ada macam ni, pengamiran dia adalah AX tambah B
N tambah 1 bermaksud kuasa yang luar kurungan tadi tu tambah dengan 1 bahagi dengan, kalau kita ada AX, kita ambil je nombor depan X tadi tu. Jadi letak A dekat sini, darab dengan N tambah dengan 1. Dan jangan lupa tambah C sebab ini pengamiran tidak tentu. Okay, jadi berdasarkan formula ni, tengok contoh. Jadi kita ada 2X tolak 1 kuasa negatif 2. Jadi kuasa negatif 2 tadi tu tambah dengan 1, dia akan jadi negatif 1. Sebab tu ada 2X tolak 1 tutup kurungan kuasa negatif 1. Bahagi dengan 2X. Jadi nombor di depan X tadi tu letak kat bawah, dia jadi 2 lah. Darab dengan negatif 1. Sebab apa darab dengan negatif 1? Sebab kuasa tadi tu negatif 1. Jadi kita kena bahagi dia. Negatif 1. Dan seterusnya kita turunkan 2X tolak 1 ni kat bawah. Dia akan jadi 1/2, 2 darab 2X tolak 1 tambah C. Dan negatif kat depan sebab apa? Negatif 1. Kan? Okay, jadi tak apa. Kita tengok soalan A dulu. Jadi kita tengok sama-sama. Tengok soalan A. Okay, jadi kita ada pengamiran X 3X tambah 2 tutup kurungan kuasa 7. Jadi apa yang kita boleh buat adalah, okay, Cikgu salin dulu soalan dia. 3X tambah 2 kuasa 7 terhadap X. Okay, jadi apa yang kita boleh buat adalah kuasa dia tambah 1 dulu. Jadi salin je dulu 3X tambah 2 dekat sini. Kuasa 8 bahagi dengan, okey, kita ada 3X dekat sini. Kita ada 3X. Jadi 3 tu di hadapan X. Jadi tulis dekat sini 3 tutup kurungan and then kita ada apa dekat sini? Kita ada 8 kan? Jadi bila kita ada 8 dekat situ, letak dekat bawah kuasa dia. 3 darab 8 dan jangan lupa tambah dengan C. Okay, jadi seterusnya apa yang kita buat adalah 3X tambah 2 kuasa 8 bahagi dengan 3 darab 8. Kita dapat 24 tambah dengan C. So ini jawapan dia. Okay. Boleh faham? So itu soalan nombor 4A. Kita cuba lagi soalan 4B dengan 4C. Jadi untuk bagi faham lagi, kita buat lagi 2 soalan. Okay, jadi kita buat sama-sama. Jangan risau, dalam kelas ni kita buat sama-sama selagi korang boleh faham kan. Kalau tak faham, bagi tahu je cepat-cepat. Jadi cikgu rasa mungkin korang dah jauh lah kan dekat sekolah kan. Tapi tak apa, kita buat revision sebab tu kita start daripada bab awal. Okay, tengok soalan B. Kita ada pengamiran 2 darab 5 X tolak 3 kuasa 11 dx. Jadi pengamiran dia macam mana? Pengamiran dia adalah pertama sekali, salin dahulu semua ni. Kan, salin dulu semua ni. Kita ada 2 darab 5X tolak 3. Kuasa akan tambah dengan 1. Jadi kita dapat kuasa 12. Bahagi, kalau kita nampak 5X dekat situ kan. Ada 5 dekat depan X. Jadi tulis 5 dekat sini. Kuasa 12 letak kat bawah. Dan jangan lupa tambah dengan C. Jadi salin je 2, 5X tolak 3 kuasa 12 bahagi dengan 60 tambah dengan C. Okey, kalau korang perasan kita ada 2 dengan 60 dekat sini kan. Jadi 2 dengan 60 boleh potong. 1, 30. Jadi jawapan akhir kita 5X tolak 3 tutup kurungan kuasa 12 bahagi dengan 30 tambah dengan C. So ini jawapan kita. Kan? Jadi yang kita boleh potong tu nombor 2 dengan 60 je. 5 dengan 60 tak boleh potong. Sebab apa? Dia dalam kurungan. Jadi bila dalam kurungan dia bermaksud dia dah menjadi anggota yang lain kan, dia dah bukan dekat luar. Jadi yang kita boleh buat tu adalah yang dekat luar sahaja. Alright, soalan seterusnya, soalan C. Okay, jadi ni nombor 4 tadi Soalan C, kita ada pengamiran negatif 5 punca kuasa X tolak 3 dx. Okay, pertama sekali kalau boleh simplify dulu. Kan, kalau boleh simplify dulu.
Okey, ada satu lagi tips cikgu nak ajar dekat sini. Kalau korang nampak kat sini, X tolak 3 ni lah fungsi X. Kan? Sebab kita nak buat terhadap X. Jadi kalau ada nombor lain tu sebenarnya kita boleh keluarkan dia. Kalau korang nampak dekat sini kita ada negatif 5. Okey, jadi tengok apa yang cikgu akan buat. Kita boleh tukarkan dia jadi negatif 5 tadi tu darab dengan 1 per punca kuasa X tolak 3 dx. Jadi negatif 5 pengamiran 1 per punca kuasa X tolak 3 dx. Okey. Jadi bermaksud cikgu keluarkan negatif 5 tadi tu. Sebab negatif 5 tadi tu dia tak ada X dekat dalamnya. Kan? Jadi cikgu keluarkan. Sebab kita nak kamirkan hanyalah yang ada X sahaja. Okey. Jadi belum lagi buat pengamiran. Salin dulu ni. Okey, jadi X tolak 3 punca kuasa 2. Sebenarnya kita boleh tulis dia sebagai 1. Cikgu ringkaskan kat sini lah. Kita boleh buat dia sebagai X tolak 3 kuasa negatif 1 per 2 dx. Jadi sebab apa? Sebabnya punca kuasa 2, kan contoh X tolak 3 punca kuasa 2 bermaksud X tolak 3 kuasa 1 per 2. Tapi sebab dia 1 per, bermaksud dia duduk bawah kan. Jadi bila kita bawa ni atas, dia akan jadi negatif 1 per 2. Jadi sebab tu kat sini cikgu tulis negatif 5 pengamiran X tolak 3 kuasa negatif 1 per 2 dx. Okay, jadi sekarang barulah kita boleh buat pengamiran sebab kita dah susun dia lawa-lawa. Negatif 5. Jadi bila kita buat pengamiran ke atas X tolak 3, kita akan ada X tolak 3 kuasa negatif 1 per 2 tambah dengan 1. Bila tambah dengan 1, kita akan dapat positif lah. Positif 1 per 2 bahagi dengan X. Nampak? Ada X dekat situ, jadi bermaksud ada 1 lah dekat depan dia. Kan? X bermaksud 1X. X adalah bermaksud 1X. Jadi ada 1 kat depan. Tulis 1 dekat bawah. And then kuasa dia 1 per 2 tadi tu bawa dekat bawah. 1 per 2. Okay, jadi 1 per 2 dekat situ. Okay, seterusnya kita ada negatif 5 punca X tolak 3 kuasa 1 per 2 bahagi 1 per 2. Okey, jadi apa maksud dia ni? Bermaksud kita boleh tukarkan dia negatif 5 X tolak 3 1 per 2 darab dengan 2 per 1. Yang ni korang tahu tak? Kan? Jadi contohnya kita ada 6 per 8 sama dengan 6 darab 1 per 8. Maksudnya 8 ni kita terbalikkan. Dia akan jadi 1 per 8. Jadi maksud dia kalau negatif 5 bahagi 1 per 2. Kita boleh terbalikkan. Dia akan jadi sama dengan 5 darab 2 per 1. Okey. Jadi ni tips kalau korang dapat pecahan. Jadi apa yang cikgu buat tadi tu 1 per 2 cikgu terbalikkan jadi 1 per 2. Bahagi cikgu tukarkan kepada darab. Okey, jadi cikgu padam ni supaya tak keliru nanti. Okay, jadi kita ada dekat sini negatif 5 X tolak 3 punca 1 per 2 darab 2. Jadi negatif 5 dengan 2 boleh darab. Dapat negatif 10. X tolak 3 kuasa 1 per 2 kita boleh tukar dia jadi punca kuasa X tolak 3 tambah dengan C. Okay, jangan lupa tambah C dekat sini. Cikgu pun terlupa ni. Tambah dengan C. Jadi itu jawapan akhir kita. Negatif 10 punca kuasa X tolak 3 tambah dengan C. Jangan lupa letak C. Jadi bila korang buang je simbol pengamiran tu, terus tulis siap-siap tambah dengan C. Okey, jadi itu soalan 4B dengan soalan 4C. Macam mana? Okey ke? Okey. Seterusnya. Kalau cikgu laju sangat bagi tahu. Sebab apa? Sebab kita ada sejam je kan. Cikgu takut tak sempat nak cover. Right, jadi tengok soalan yang seterusnya. Kamirkan setiap yang berikut menggunakan kaedah penggantian. Okey, kaedah penggantian.
Okey, yang ni sebenarnya, okey, kita tengok dulu satu soalan. Kita tengok contoh dan 5A lah. Kamirkan setiap yang berikut menggunakan kaedah penggantian. Okey, jadi bermaksud ada soalan penggantian lah. Katakan U sama dengan 3X tambah 8, maka du dx sama dengan 3. Dx sama dengan 1/3 du. Okey. Jadi kita ada dekat sini, cikgu tulis kat tepi yang tepi ni. Kita ada pengamiran 3X tambah 8 tutup kurungan 5dx. Jadi contohnya, kat sini kalau korang nampak ada yang dalam kurungan, ada yang kuasa 5. Jadi kita andaikan U ni adalah 3X tambah 8. Jadi kalau kita buat pembezaan, du dx kita adalah 3 lah. Kan? Du dx kita adalah 3. Okey, contoh daripada du dx 3 ni cikgu nak pindahkan. Cikgu nak dx pergi sini, du pergi sini. Macam darab silang lah. Jadi cikgu ada dx sebelah ni sama dengan du bahagi dengan 3. Jadi kalau cikgu terbalikkan, kita boleh nampak macam ni lah. Dx sama dengan 1/3 du. Okey, boleh nampak ke ni? Sengit-sengit pula cikgu tulis kan. Okey, jadi kita dapat macam ni. Dx sama dengan 1/3 du. Jadi dx tu ada dekat sini. Kita gantikan dx ni yang 1/3 du. Tulis dekat sini 1/3 du. U kuasa 5. Jadi 1/3 ni boleh bawa keluar. Kita ada 1/3 punca kuasa U kuasa 5 du. Jadi kita buat pengamiran macam biasa. Kan? Buat pengamiran macam biasa. U kuasa 5 kita akan dapat U kuasa 6 bahagi dengan 6 tambah C. 1/3 tadi tu boleh darab dengan 1/6. Jadi kita dapat 1/18 U kuasa 6 tambah C. 1/18 gantikan balik U tadi yang kita dapat 3X tambah 8 tadi tu dalam kurungan. Kita dapat jawapan dia 1/18 3X tambah 8 kuasa 6 tambah C. Okey, jadi yang ni sebenarnya adalah kaedah penggantian. Kan? Tapi kalau sebelum ni kita dah gunakan cara shortcut, terpulang dekat korang. Korang nak guna cara ni ataupun cara shortcut yang cikgu ajar. Okey, cikgu akan tunjukkan kedua-dua cara untuk korang nilai sendiri cara yang mana korang nak gunakan. Okey, kaedah pertama, kaedah penggantian. Kaedah penggantian. Jadi kita ada punca kuasa 2x tambah 5 kuasa 4 dx. Andaikan u adalah 2x tambah 5. Jadi bila kita buat du dx, kita dapat 2 kan. Jadi kalau kita nak dx, kita dapat 1/2 du. Alright. Jadi daripada situ, yang semua ni cikgu tukarkan kepada u. Jadi kita ada kat sini punca kuasa u kuasa 4 du. Maksudnya pengamiran u kuasa 4 du, jawapan dia adalah, okey, cikgu terlupa yang 1/2 du ni. Dx kita gantikan dengan 1/2. Jadi kita dapat u kuasa 4 darab dengan 1/2 du. Jadi kita ada u kuasa 4 bahagi 2 du lah kan. Jadi kita dapat macam ni. Okay, sambung kat tepi. Pengamiran u kuasa 4 bahagi dengan 2 du. Jadi 1/2 boleh bawa kat depan. Kan? 1/2 boleh bawa keluar. 1/2 pengamiran u kuasa 4 du. Jadi jawapan dia jadi 1/2 u kuasa 5 bahagi dengan 5 tambah dengan C. 1/2 boleh darab dengan 5, kita akan dapat u kuasa 5/10 tambah dengan C. Gantikan u dengan yang kita buat tadi tu, 2x tambah 5. Jadi jawapan dia adalah 2x tambah 5 kuasa 5 bahagi dengan 10 tambah dengan C. So ini jawapan kita. Dan kalau korang perasan, ini adalah kaedah penggantian. Dan ini adalah kaedah penggantian. Okey, boleh faham tak untuk penggantian ni? Kalau tak faham, jangan risau. Cikgu akan tunjukkan kaedah yang lagi mudah sekejap lagi.
Okey, cikgu tunjukkan satu kaedah lagi mudah yang baru je yang kita buat daripada awal tadi, kan? Soalan yang sama, masih soalan 5A, cikgu tunjukkan. Jadi untuk buat pengamiran soalan macam ni, kita salin dulu soalan. 2x tambah 5 kuasa 4 dx. Jadi apa cara dia? Cara dia yang cara pertama tadi, kan? Kuasa ni tambah 1. Jadi kita ada 2x tambah 5 buat kurungan kuasa tambah 1 jadi kuasa 5. Bahagi. Jadi kalau korang nampak dekat sini 2x. Jadi 2 ni depan x. Jadi tulis dekat bawah 2 darab dengan kuasa 5. Darab 5 tambah dengan c. Jadi jawapan kita adalah 2x tambah 5 kuasa 5 bahagi 10 tambah dengan c. So ni jawapan. Yang mana satu cara korang nak gunakan? Kaedah penggantian ke ataupun kaedah shortcut? Ini kaedah shortcut lah. Cikgu namakan kaedah shortcut lah, kan? Okey, terpulang dekat korang, kan? Cikgu. Ya, saya. Tanya cikgu. Macam mana? Tak dengar? Kalau shortcut ni untuk soalan kalau soalan yang jadi macam gunakan shortcut ni juga. Amir, sorry. Amir tak dengar clear, meh. Boleh type tak dekat chat? Type dekat message. Sebab dia macam putus-putus suara kamu. Cuba type dekat message supaya cikgu boleh nampak. Okey. Okey, jadi sementara ni kawan kamu nak tanya soalan. Okey, kalau korang tengok ada dua kaedah kan, kaedah shortcut dengan kaedah penggantian, kan. Jadi kalau yang faham shortcut, cikgu galakkan guna kaedah shortcut lah sebenarnya. Kalau korang tengok kaedah penggantian kan panjang kan, nampak ni. Nak 2 helai je lah, nak 2 page baru dapat dia punya jawapan. Jawapan yang sama, kalau korang tengok jawapan sama je. Ini kaedah shortcut. Jadi maksudnya 2x tadi tu, 2 kat depan tadi tu, bawa turun bawah. Okey. Ada soalan? Amir tadi nak tanya apa? Okey. Kalau soalan yang dah mention guna kaedah penggantian, kalau kita guna kaedah shortcut tu boleh ke? Okey. Okey, soalan yang bagus Amir. Okey, kalau soalan tu memang dah suruh buat penggantian, kan? Kalau soalan tu memang dah suruh buat penggantian, kena buatlah penggantian, kan? Bermaksud memang kena buat kaedah penggantian. Maksudnya kita kena ikut cakap dia, kan? Kalau guna shortcut, cikgu risau dia tak bagi markah lah. Tapi biasanya soalan, dia tak tentukan sama ada guna kaedah penggantian ataupun kaedah biasa, kan? Bermaksud korang terpulang dekat korang, kan? Soalan dalam buku ni, dalam buku latihan kita buat ni, dia tunjukkan je kaedah penggantian. Sebab tu dia suruh buat menggunakan kaedah penggantian. Tapi sepanjang cikgu ajar, dalam SPM biasanya dia terpulang dekat korang nak guna kaedah penggantian ataupun shortcut. Okey, Mek? Menjawab soalan ke? Okey, cikgu. Right. Jadi, cikgu galakkan guna kaedah shortcut ni lagi lah sebenarnya. Okey, jadi B dengan C ni cikgu rasa tak perlu untuk kita buat. Sebab sama je. Kita tengok soalan seterusnya. Jadi cikgu agak laju sikit kan. Okay, jadi tengok soalan nombor 6. Cari persamaan lengkung bagi setiap yang berikut. Diberi fungsi kecerunan dy dx. Okey. Okey, cikgu ambil dulu soalan. Okey, kita sama-sama tengok contoh dan soalan. Okey. Cari persamaan lengkung bagi setiap yang berikut. Diberi fungsi kecerunan dy dx. Okey, bila dia kata persamaan lengkung, kan? Persamaan lengkung bermaksud dia nak persamaan lah. Y sama dengan bla 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 bla, kan? Bermaksud sebenarnya dia nak buat pengamiran lah, kan? Sebab apa? Kalau kita buat dy dx, kalau kita buat pengamiran ke atas dy dx, kita dapat y lah. Y bla 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 bla, kan? Jadi itu yang dia nak buat sebenarnya, kan? Nampak macam pening soalan dia, cari persamaan lengkung bla 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 bla, kan? Tapi sebenarnya soalan dia nak kita buat
buat pengamiran lah sebenarnya. Kan itu yang dia nak buat. Alright. Jadi setelah korang faham bahawa sebenarnya dia suruh kita buat pengamiran, tengok contoh pertama. Kan? Kita ada dy dx sama dengan 3x tolak 1 melalui titik negatif 1 sama dengan kosong. Cari persamaan lengkung dia. Jadi dy dx kita adalah 3x tambah 1. 3x tolak 1. Jadi bila kita buat pengamiran, y sama dengan pengamiran 3x tolak 1 dx. Kan? Y pengamiran 3x tolak 1 dx. Okey, sebab apa? Sebab sebenarnya dia macam ni. Kan cikgu tunjuk kat korang. Yang tepi ni, yang contoh ni cikgu tunjuk kat tepi ni. dy dx sama dengan 3x tolak 1. Jadi kalau contoh kita pindahkan dx kat sini. Dx ni kita pindah kat sini. Kita ada dy sama dengan 3x tolak 1 dx. Betul tak? Kan? Okey, contohlah seandainya cikgu nak buat pengamiran dua-dua belah. Buat pengamiran sini, buat pengamiran sini. Jadi apa yang kita ada? Kita ada buat pengamiran dy kita dapat y. Sama dengan pengamiran 3x tolak 1 dx. Nampak tak? Itu sebenarnya. Kan kat sini dia skip beberapa step kan. Dia tak tunjukkan pindahkan dx tadi tu. Jadi sebab tu kita dapat y sama dengan ni. Okey. Okay, jadi tengok balik contoh. Jadi y sama dengan pengamiran 3x tolak 1 dx. Jadi buat pengamiran macam biasa, 3x jadi 3x kuasa 2 bahagi 2 tolak x tambah c. Lepas tu kita nak cari c ni, nilai c. Kita ada koordinat negatif 1, kosong. Jadi negatif 1 ni x, kosong ni adalah y. Masukkan dalam persamaan tadi, y kita kosong. Yang mana x letak negatif 1 untuk cari nilai c. Dah dapat nilai c, kita baru salin balik persamaan tadi tapi ganti tempat c dengan nilai yang kita baru dapat. Secara kasar dia macam itulah cara dia. Okey, jom kita buat latihan. Kita nak tengok macam mana. Okey, jadi nombor 6A. Dekat situ ada dy dx sama dengan negatif 4 bahagi x kuasa 2 melalui titik 3 negatif 4. Jadi dy dx kita adalah negatif 4 bahagi x kuasa 2 melalui titik 3, 4. Koordinat kita 3 negatif 4 lah. Okey, jadi cikgu tunjukkan balik yang cikgu tunjuk tadi. Dy dx sama dengan negatif 4 x kuasa 2. Pindahkan x ke atas. Kita ada dy sama dengan negatif 4 bahagi x kuasa 2 dx lah. Buat pengamiran dua-dua belah, kita dapat y sama dengan pengamiran negatif 4 x kuasa 2 dx. Okay, jadi kita ada y sama dengan ni lah. Okay, jadi y kita adalah, kita buat dulu pengamiran yang tepi ni. Y sama dengan, kalau korang nampak dekat sini negatif 4 ni kita boleh keluarkan. Letak dekat sini negatif 4. Pengamiran 1 per x kuasa 2 dx. Okay, y ni kalau korang tak salin bawah-bawah ni tak apalah. Kan? Takut pening pula. Sama dengan negatif 4 pengamiran x negatif 2 dx. Okay, sambung tepi ni. Negatif 4 pengamiran x kuasa negatif 2 dx, kita akan dapat negatif 4. Kuasa negatif 2 akan tambah dengan 1. Jadi kita dapat negatif 1 lah. X kuasa negatif 1 bahagi dengan negatif 1. Jadi negatif 4 bahagi negatif 1 kita akan dapat 4. X negatif 1 bawa turun jadi 4 per x tambah dengan c. Jadi y sama dengan 4 per x tambah dengan c adalah kita punya pengamiran. Okey, boleh? So far boleh? Ada yang terlepas kan? Ada terlepas bas kan? Siapa yang terlepas? Bagi tahu eh. Jadi y sama dengan 4 per x tambah c. Jadi kita ada koordinat. Kita ada koordinat 3 negatif 4. Yang ni adalah x, yang ni adalah y. Masukkan nilai ni, negatif 4 sama dengan 4 bahagi dengan x. Gantikan dengan nilai 3. Kan? Tambah dengan c untuk cari nilai c ni tadi. Kan? Jadi cikgu sambung kat tepi ni. Kan? Tak muat pula. Negatif 4. Pindahkan 4 per 3 pindah ke kiri.
kita akan dapat negatif 4 tolak dengan 4/3 adalah C. Jadi C kita adalah negatif 16/3. Negatif 16/3 itu adalah C. Jadi jawapan tak selesai lagi. Masukkan dalam persamaan yang ni. Persamaan yang ni. Cuma gantikan nilai C. Y sama dengan 4/X tolak dengan 16/3 barulah jawapan kita yang akhir. Persamaan lengkung kita adalah 4/X tolak 16/3. Boleh faham? Okay, kita tengok soalan B pula. Tengok soalan B supaya kita tengok. Supaya kita lebih faham dengan jelas. Tadi tu 6A, ini adalah 6B. dy dx sama dengan x darab x tolak 7. Okey, koordinat 0, 0. Okey, kita selesaikan ni dulu. Dy dx, kalau korang nampak ni kita boleh darab dulu. Maksudnya kita nak ringkaskan. X kuasa 2 tolak 7, x. Buat kurungan. Dy sama dengan x kuasa 2 tolak 7x dx lah. Jadi bila kita buat pengamiran dua-dua belah, kita dapat y sama dengan pengamiran x kuasa 2 tolak 7x dx. Yes, itu dia. Okey, jadi bila kita buat pengamiran ke atas x kuasa 2, kita akan dapat x kuasa 3 bahagi dengan 3. Bila buat pengamiran ke atas negatif 7x, kita akan dapat negatif 7x kuasa 2 bahagi dengan 2 tambah dengan C. Jadi ini y kita. Jadi kita dah dapat y macam tu. Salin balik kan. Cikgu biasanya kalau cikgu buat kat sebelah, cikgu salin balik yang last kat bawah tadi tu. Supaya cikgu tak payah nak dongak-dongak kat bawah. 7x kuasa 2 bahagi 2 tambah C. Koordinat kita adalah 0, 0. Jadi x kita 0, y kita pun 0. Jadi 0 sama dengan 0 kuasa 3 bahagi dengan 3 tolak dengan 7 kuasa 0 kuasa 2 bahagi dengan 2 tambah dengan C. Jadi apa maksud dia? Maksud dia C kita adalah 0 lah. Kan kalau tak cari 0 bahagi 3 dapat 0. 7 darab 0 dapat 0. 0 bahagi 2 dapat 0. Jadi 0, 0, 0, C kita adalah 0. Jadi sekarang yang tinggal masukkan dalam persamaan yang ni. Maka dekat sini persamaan lengkung. Yang ni terpulang dekat korang nak tulis ketak ayat ni. Persamaan lengkung adalah y sama dengan x kuasa 3 bahagi 3 tolak 7x kuasa 2 bahagi 2 tambah 0. Tak perlu tulislah maksudnya. Kalau nak tulis tambah 0 pun boleh, tak perlu tulis pun tak apa. Jadi ini jawapan akhir kita. Okey. Boleh faham semua? Ada soalan setakat ni? Jadi ini kita punya jalan kira untuk persamaan pengamiran. Okey, jadi kita ada 1 minit kan. Cikgu rasa tak sempat untuk buat satu soalan lagi. Okey, cikgu nak buka. Kalau ada yang nak tanya soalan, boleh tanya soalan untuk pengamiran setakat ni. Jadi kita dah buat 6A, 6B tadi tu. Jadi 6C ni cikgu biarkanlah kosong supaya korang boleh buat latihan sendiri. Kalau ada tak faham, boleh tanya cikgu. Okey, jadi itu adalah pengamiran dari awal sampai habis. Jadi kita revise sikit-sikit kan. Kita ada belajar pasal shortcut tadi tu. Kita ada belajar pasal kaedah penggantian. Kalau boleh buat kaedah shortcut, guna kaedah shortcut. Sebab penggantian tu panjang kan. Alright, ada soalan? Tak ada soalan? Okey, sebab sekarang pun dah pukul 10 kan. Jadi kelas kita dah tamat pada sini. Kalau tak ada soalan, cikgu